Bismillahirrahmanirrahim. Pengucapan awam. Pengucapan awam adalah satu kemahiran yang diperlukan oleh seseorang manusia sama ada semasa berinteraksi sama keluarga, rakan maupun di peringkat antarabangsa. Pengucapan awam juga merupakan salah satu seni bahasa yang menggunakan bahasa yang tertib dan mencakupi aspek ucapan seperti pidato. Pidato menurut Somad dan Adrian adalah bercakap di hadapan orang ramai dalam rangka untuk menyampaikan suatu masalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fadil Hanafi bin Muhammad Fauzi dari kelas Bahasa Melayu 1 akan mengadakan pengucapan awam tentang ketikan video oleh Anis Hazirah. Anis Hazirah binti Zakaria merupakan seorang pelajar yang mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan debat kenegaraan peringkat kebangsaan pada tahun 2018. Anis telah mendapat johan dalam pertandingan tersebut dengan tajuk atau topik pembincangannya ialah nilai-nilai murni dan perpaduan teras kesejahteraan dan kemakmuran negara. Sebelum saya membukakan pendapat tentang pidato oleh saudari Anis ini, eloklah jika saya menerangkan tentang ciri-ciri pengucapan awam yang berkesan. Pidato yang berkesan dapat dilihat apabila mesej berjaya disampaikan kepada audiens sehingga mampu memberikan keyakinan dan mengubah pandangan audiens tentang topik yang disampaikan. Antara ciri pengucapan awam yang berkesan ialah yang pertama, mempunyai persediaan sebelum pengucapan dengan memahami audiens, menentukan tajuk dan mesej yang ingin disampaikan serta bahan bantu yang ingin digunakan. Yang kedua, semasa pengucapan, haruslah membuka bicara dengan kata-kata yang menarik, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah difahami oleh audiens ataupun tetamu. Menggunakan alat bantu dan berinteraksi bersama audiens melalui kontak mata dan komunikasi dengan yakin. Yang ketiga, selepas pengucapan, haruslah memberikan ringkasan kepada topik untuk mendapatkan maklum balas dan menjawab soalan yang diajukan. Berikut merupakan 3 ciri ataupun persediaan untuk menjalankan suatu pengucapan awam yang berkesan. Oleh itu, untuk mengulas video pidato oleh saudari Anis Hazirah, terdapat beberapa elemen yang diperincikan iaitu struktur dan organisasi yang pertama, yang kedua, gaya bicara, yang ketiga, bahasa dan pengucapan, dan yang terakhir ataupun yang keempat adalah gerakan tubuh badan. Kita pergi kepada topik perbincangan kita yang pertama iaitu struktur dan organisasi teks pidato oleh saudari Anis Hazirah. Struktur dan organisasi dalam pidato adalah elemen yang sangat penting dalam permarkahan semasa sewaktu pertandingan pidato itu sendiri. Aspek struktur dan organisasi dalam berpidato mempengaruhi markah yang tinggi. Oleh itu, struktur dan organisasi yang baik dalam pidato mampu menjadikan pidato itu berkesan dan menarik. Struktur dalam pidato yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan haruslah diisi dengan salam pembukaan yang mampu membuka minda audiens, mengalukan kedatangan audiens, memulakan pidato dengan ucapan Bismillah dan memetik firman Allah yang merupakan salah satu ciri pembukaan yang baik dan berkesan secara Islamik. Perkara ini telah diaplikasikan ataupun dipraktikkan oleh saudari Anis Hazirah dalam video pidatonya kerana dia mulakan pidatonya dengan ucapan Bismillah. Seterusnya, Anis Hazirah juga mengemukakan isu perkauman dalam negara yang sehingga kini masih tidak mempunyai jalan penyelesaian dan memberikan gambaran dan bayangan kepada audiens terhadap topik perbincangannya pada hari tersebut. Saudari Anis Hazirah juga menggunakan teknik penyoalan tanpa jawapan untuk membuka minda dan membuat audiens tertanya-tanya
Seterusnya, menarik perhatian dan minat audien untuk terus mendengar dengan lebih lanjut tentang topik pidato yang ingin disampaikan. Secara kesimpulannya, organisasi dalam pendahuluan dalam teks ataupun dalam pidato oleh saudara Anis ini mempunyai organisasi yang baik kerana mempunyai salam perkenalan, ucapan Islamik dan dan peristiwa ataupun gambaran tentang topik yang ingin disampaikan. Selanjutnya kita pergi kepada struktur yang kedua, iaitu struktur isi. Saudari Anis telah mengemukakan 5 isi untuk memberikan kefahaman dan menjawab segala persoalan dalam minda audien. Seterusnya, mempengaruhi dan menyampaikan mesej yang ingin disampaikan. Somad dan Adrian berpendapat isi adalah bahagian yang menjelaskan selengkapnya dari pidato yang ingin disampaikan. Struktur isi dimulakan dengan kisah pengajaran jatuh sebuah negara kerana lenyapnya nilai murni. Kisah ini saudari Anis mengambil kisah masyarakat Myanmar yang menindas kaum Rohingya kerana perbezaan agama. Hal ini sebenarnya menunjukkan keruntuhan nilai murni yang membantutkan perpaduan dan kemakmuran negara tersebut. Isi yang dikemukakan oleh saudari Hanis Azra ini mempunyai sokongan dan halangan kepada topik perbincangannya. Sebagai contohnya, isi yang menyokong topik perbincangannya adalah peristiwa ataupun kisah tentang seorang guru yang sanggup menyelamatkan rakannya yang berbeza agama dan bangsa. Untuk halangan pula, saudari Hazirah telah mengemukakan peristiwa tentang seorang ibu yang mengandung tetapi tidak diberikan tempat duduk dan menunjukkan hilangnya nilai murni dalam diri masyarakat Malaysia yang membantutkan perpaduan dan kesejahteraan negara. Seterusnya, dalam struktur isi juga, saudari Anis telah memberikan solusi bagi masalah ataupun bagi halangan dalam mencapai perpaduan dan kesejahteraan negara, iaitu solusi tersebut dinyatakan dalam bentuk tersirat melalui kisah yang dibawanya. Antaranya ialah memartabatkan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu sendiri merupakan bahasa ataupun ejen perpaduan. Selain itu, menyemai nilai kasih sayang dalam diri anggota masyarakat untuk mendapatkan kemakmuran negara. Struktur terakhir dalam pidato Anis Azra adalah penutup yang merumuskan keseluruhan pidato tersebut. Saudara Anis dalam pidatonya telah merumuskan topik dan menyeru supaya semua masyarakat Malaysia menyemai nilai dan budi dalam diri untuk melihat indahnya istana bangsa diikat dengan perpaduan sejati antara anggota masyarakat tanpa mengira perbezaan. Seterusnya, kita pergi kepada topik perbincangan kita yang kedua, iaitu gaya bicara saudari Anis dalam pidatonya. Ferdius mengatakan ekspresi vokal mampu mengendalikan perasaan penonton dengan mengekspresikan berbagai-bagai emosi seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, terharu dan lain-lain. Saudari Anis telah mengaplikasikan intonasi suara tinggi dan rendah untuk menggambarkan perasaannya terhadap topik yang diperkatakan. Intonasi nantang juga digunakan dan diaplikasikan untuk menggambarkan ketegasan dan kemarahan terhadap masyarakat yang semakin lama semakin hilang budi pekertinya. Hal ini dijelaskan ataupun dibuktikan melalui apabila saudara Anis menceritakan ataupun membincangkan tentang isu kejatuhan negara Jepun akibat runtuhnya nilai murni. Beliau menggunakan intonasi tegas untuk menggambarkan kemarahan ataupun menegaskan bahawasanya hal tersebut adalah perkara yang tidak bagus. Seterusnya, kita pergi kepada topik ataupun elemen ketiga dalam menilai ucapan
ataupun pidato oleh saudari Anis Hazira, iaitu bahasa dan ucapan. Anis Hazira telah menggunakan bahasa yang boleh difahami oleh audiens. Bahasa yang digunakan juga bukanlah bahasa yang mudah, namun masih difahami kerana audiens terdiri daripada cendekiawan dan orang dewasa yang mempunyai kemahiran berbahasa yang minimum. Abidin menyatakan pemilihan diksi atau kata adalah kemampuan seorang untuk membezakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Dan kemampuan tersebut hendaklah disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Misalnya, dalam situasi pidato Anis Hazira, dia telah menggunakan bahasa yang tidak mudah dan tidak sukar dan mampu difahami oleh audiennya kerana audiennya terdiri daripada golongan dewasa yang mempunyai kemahiran bahasa. Seterusnya, kita akan menghuraikan tentang gerakan tubuh Anis Hazira ketika pidatonya. Anis Hazira dalam pidatonya menggunakan bahasa tubuh yang tidak mengganggu penyampaian mesej, namun untuk menyokong mesej yang ingin disampaikan. Lukas berpendapat bahawa bahasa badan adalah pergerakan tangan atau lengan penceramah semasa memberi ucapan. Oleh itu, Anis Hazira berjaya menggunakan gerakan tubuh melalui penggunaan gerakan tangan dan lengan untuk menyokong isi ataupun untuk menegaskan suatu isi yang ingin disampaikan. Dan gerakan badan tersebut tidak kelihatan kekok dan tidak dibuat-buat kerana ia adalah secara semula jadi untuk menyokong isi tersebut. Gerakan tubuh juga, temuan mata ataupun kontak mata juga adalah salah satu daripada elemen gerakan tubuh. Temuan mata ataupun kontak mata merupakan komunikasi menggunakan mata. Berkomunikasi secara interpersonal, iaitu berbual, akan terlibat dengan temuan mata sebanyak 50 hingga 60%. Manakala, penceramah pula akan membuat temuan mata dengan hadirin sebanyak 40%. Hal ini menunjukkan kepentingan menjaga temuan mata antara pemidato dan audiens. Anis Hazira dalam pidatonya amat memperhatikan temuan mata apabila beliau memandang ke hadapan, ke kiri dan ke kanan untuk menemukan mata bersama audien di dalam dewan tersebut. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang mimik muka. Mimik muka yang diaplikasikan oleh saudari Anis Hazira. Menurut De Vito, berkomunikasi melalui mimik muka menjelaskan tahap kegembiraan, persetujuan atau perasaan simpati. Anis Hazira mampu menyesuaikan mimik muka untuk menggambarkan emosi atau perasaan yang ingin ditonjolkan kepada audiens ketika beliau menyampaikan pidato tersebut. Secara kesimpulannya, Anis Hazira boleh dijadikan sebagai panduan kepada semua pihak, terutama pelajar-pelajar untuk meningkatkan kemahiran pengucapan awam mereka. Hal ini kerana sebagai seorang pelajar, kita ataupun saya sendiri tidak terlepas untuk berucap di hadapan khalayak ramai. Oleh itu, kemahiran pengucapan awam perlu ditingkatkan menerusi tontonan video pengucapan awam seperti video pidato oleh Anis Hazira.